SMK Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan kita. Comel saja main-main Brevoin ini. Tapi mata singkir mereka tidak comel. Mereka ada 10 tadi. Juga damage mereka adalah paling tertinggi untuk pusingan yang kedua. Namun apapun sekarang ini kita akan bersiap sedia masuk ke dalam map yang seterusnya. Dan map yang akan kita mainkan selepas ini pastinya dalam map Wrangell. Permainan bermula daripada kawasan Saverny ke arah Novo Repnoe. Sekali lagi masih satu flight path yang baik untuk kebanyakan pasukan. Paling jauh pun tak ada siapa sangat nak pergi ke Primos. Veripia dekat dia untuk Geek Fam. Tapi penurunan yang diambil oleh Sam 9 tadi betul-betul membuahkan hasil yang lumayan lah pada mereka kan tadi. Sebab circle memang dekat area di situ saja. Selepas ini circle tidak akan berlaku sama. Mungkin akan berubah juga. Kita akan lihatkan jugalah nanti Sam 9 kena bergerak sedikit. VPE akan turun lagi ke kawasan Zarki. Pygmy akan bergerak ke arah Jogopul, Hospital Jogopul. Yang berada di area farm. Dan Sam 9 masih lagi di area-area SPM juga. So awal-awal game kita masih lagi tiada apa-apa pertembungan pun yang bakalan terjadi lah. Dan Wrangell average point sebenarnya paling tertinggi adalah Sam 9 10.1. Diikuti RRQ juga dengan 10.1. Oh ya, Sam 9 carry the way untuk kita punya map Wrangell. Tapi sekarang ini seperti yang saya katakan, latan kita telah pun berubah. Ianya tarik kawasan utara sedikit dari segi bulatan kita yang pertama. Team Flash. 31 mata dah untuk mereka. Diorang dengan RRQ ada 14 perbezaan mata. Satu chicken juga. Ya betul, boleh kejar tu semestinya boleh kejar lah sebab ada 4 pusingan lagi. Baru 2 pusingan selesai. Tapi untuk masa sekarang ni boleh dikatakan permulaan baik lah untuk Flash semestinya. Setuju. Bila awal-awal ni dah steady, dah ada point yang banyak, selalunya dia punya perasaan, dia punya gameplay tu akan rasa lebih selesa kan. Sebab mereka rasa dah yakin dah 2 game, 1 game chicken, 1 lagi game nombor 2. Kita boleh buat lebih baik ni. The next game pun kita boleh konsisten. Saya rasa kalau Team Flash mampu untuk bermain sama saja, dapatkan apa, kalau nampak ada sesiapa muncul depan muka, ambil waktu-waktu yang paling crucial sekali, curi mana-mana mata singkir, mereka boleh konsisten untuk Super Sunday kita. Sekarang dari Vietnam ini, mainan yang sangat-sangat baik setelah 2 game telah pun berlangsung. NKT tu tak tahu apa jadi untuk mereka. Tak tahu mereka dah rata. Tak tahu mereka dah rata dah. Kosong mata untuk kedua-dua pusingan. Mestinya satu pasukan yang betul-betul menjadi dark horse ataupun kuda hitam. Mengejutkan ramai pihak yang mungkin tidak menjangkakan pasukan NKT mampu untuk memberikan prestasi seperti itu. Tapi tak pastilah, kadang-kadang boleh jadi gugup juga kan, sebab peringkat kumpulan itu lebih kepada okey, kita kena lepas je pergi Super Sunday. Apa-apa jadi kita kena pergi Super Sunday. Main je lah agresif asalkan point dapat. Tapi bila masuk Super Sunday yang mana point ini penting dan tidak akan di-reset, mungkin itu memberikan sedikit tekanan kepada pemain PMSL. Di mana sebenarnya untuk pengetahuan anda, PMSLC je yang dah mula. Yang lain semua masih lagi dalam peringkat kelayakan sebenarnya. Sebab untuk PMSL region lain, mereka untuk tahun 2024 ini mereka ada 2 musim saja. Mereka ada musim bunga dan musim luruh. Untuk PMSLC, kita ada 3 musim. Kita ada musim bunga, musim panas dan juga musim luruh. Tu. Tapi ramai juga yang mengatakan memang mobile ini adalah permainan begitu kuat lah di SEA. Terbukti juga untuk musim lepas. Dan sekarang Audrey
pemain Indonesia yang ada dalam Geek Fam. Audrey salah satunya. Dibariskan pemain mereka Damrud, Aizin dan juga Snipes. Tapi buat masa kini macam biasa. Tidak ada langsung pertarungan yang terjadi untuk drop spot kita. Ini adalah dek kerana kesemua pasukan dah tahu drop spot masing-masing. Jadi kalau betul mereka nak fight, contohnya macam Sam9 dan Geek Fam kalau nak fight memang dia turun je lah Veripia. Tapi apabila Sam9 dah turun tempat lain, contohnya sekarang ini tempat yang berbeza, banyak betul markah yang agak menarik diperoleh oleh mereka. Tapi sekarang ini tiba-tiba Dap ditekan pula oleh NKT bersorangan. Akan telah datang untuk memberikan bantuan Dap. Tepat tembakan yang diperlukan. Ini yang diperlukan oleh mereka. Permulaan awal NKT datang hanya untuk memberikan satu mata singkir untuk diri mereka. Dan sekarang ini mereka kelihatan lebih yakin untuk bergerak ke depan. Berapa tembakan dilepaskan menghalau saja pemain NKT ini. Satu kotak percuma yang ada loot yang lebih kurang 3 ke 4 minit. Oh, kutip beramai-ramai apa lagi? Hui, apa jadi dengan NKT ni? Selalunya perlawanan depan-depan macam tu, mereka ada peluang yang besar untuk menang. Tapi mereka tewas. Sedangkan tadi kalau ikutkan, ya betul, Kenny dah sampai. Tapi secara overallnya tadi, Dap menjatuhkan pemain musuh tersebut, iaitu The Goat. Adalah waktu tu Kenny baru je turun daripada bahagi dia. Tak tahu apa jadi dengan NKT. Tapi wow, untuk Sam9 ada pula penunggu di sini. Dan yang akan menjadi mangsa sekali lagi adalah Yuhai. Saya rasa jika tak salah saya tadi, ya betul, di Sunhawk pun Yuhai terjatuh dulu. Di Erangel sebelum ini Dia ada. Yang jatuh dulu adalah Kenny. Tapi kali ini Yuhai sekali lagi dijatuhkan. Dan memang tidak diberikan sebarang peluang untuk diangkat kembali oleh rakan sepasukan. Okay, cuba untuk melakukan pergerakan awal. Lagi-lagi belatan di bahagian utara. Kalau mereka boleh lalu dengan lebih awal, mungkin lebih baik. Tapi sekarang ini sepertinya benda tersebut tidak akan terjadi. Dap juga menjadi mangsa selepas ini. Setelah hilang satu, hilang lagi satu. Sam9. Kan perkara yang diingini oleh pasukan mereka. Entah mengapa tiba-tiba, walaupun dah tahu ada beberapa pasukan depan ini, cuma mungkin mereka anggapkan bahawa tim lain dah nak bergerak pergi. Tapi rupa-rupanya main RRQ ada lagi di sini. NKT pun ada lagi dekat depan ni. Tapi sebenarnya kalau diorang stay je dekat compound yang mereka dapatkan NKT tadi tu, ataupun compound yang diorang dapatkan chicken dinner, kawasan itu memang mereka dah tahu dah kosong, tak ada pasukan lain. So, instead of mereka banyak bergerak, mereka boleh tunggu di situ terlebih dahulu. Ya, mungkin mereka merasakan bahawa okay, bulatan ni macam pergi ke kawasan RRQ ini ataupun kawasan NKT. Tapi saya rasa lepas mereka dah hilang Yuhai tadi, mungkin mereka boleh mengurangkan sedikit jumlah pergerakan yang dilakukan oleh mereka. Sebab sekarang ini betul-betul hilang dua tonggak utama, Dap dan juga Yuhai. Dari segi frontliner mereka, itu mungkin akan mencacatkan sedikitlah peluang Sam9 untuk mendapatkan terlalu banyak mata. Setuju. Yang cuba untuk dilaksanakan tadi oleh mereka ke dalam belatan. Dari belatan yang seterusnya lagi di pertengahan. Yudo Alliance ada di sudut selatan, Geek di kiri berdekatan dengan Void. Mungkin akan ada pertarungan terjadi. Mirado dibawa oleh RRQ, melihatkan boom di depan muka sana, tembakan berterusan tapi tidak cukup lagi untuk menjatuhkan sesiapa. Kenderaan di bahagian atas, ada dua orang pemain, mereka mungkin bersiap sedia juga untuk menggerakkan diri pada kawasan ini, hanya memberikan tekanan saja kepada pihak lawan mereka. Lalu bersiap sedia untuk pergi ke tempat yang lain. Manakala Geek Fam berhadapan dengan Void ketika ini. Void K berhenti di tempat yang sama, adanya pemain Geek Fam ini, namun pemain tersebut kan menjadi mangsa terlebih dahulu. Yakin daripada mereka, tapi keyakinan ini tidak berjaya untuk ditukarkan kepada mata singkir. Malahan mereka pula yang hilang dua dalam pertempuran ini. Satu lagi adalah Aizena. 3 pemain Geek lesap begitu saja. Ya, malangnya satu demi satu mendedahkan kedudukan mereka masing-masing. Memudahkan Void yang bergerak secara bersama-sama untuk menyelesaikan satu demi satu pemain Geek.
Satu lagi game yang berbahaya untuk Geek Fam. Dua mata saja untuk mereka setakat dua pusingan. Dan kali ini mereka terpaksa untuk bergantung kepada Damrud untuk memberikan mata buat pasukan mereka. Tapi boom. Mereka kena tekan dengan siapa ni? Oh, depan belakang RRQ. Boleh nampak kedudukan mereka dan saya rasa sekarang ini informasi telah pun diberikan. Dua orang pemain boom, nyawa mereka sangat-sangat rendah asalkan dapatkan Razy. Perlu untuk mencari point beat sahaja dan akan berjaya juga. Lihatkanlah betapa agresifnya pembukaan yang dilakukan oleh pasukan RRQ. Begitu besar sekali. Seberang ada orang. Di bahagian belakang ada juga yang mengintai. Dan sekarang ini push pun dihantar seorang untuk menyelesaikan mata singkir yang telah pun dikumpulkan oleh mereka. Betul-betul konsisten dari segi bermain agresif. Betul, stage kedua. Lihatkan pula ada SWAS di Kepulauan Asap ini. Sembunyian dilaksanakan oleh diri beliau. Tapi daripada pandangan yang berbeza, MPX, MRPX juga dalam satu pergerakan yang bakalan dilakukan oleh diri beliau. Megamind di bahagian atas. Ada satu Tommy Thompson dengan beliau juga ketika ini. Tetapi pergerakan daripada Zerzia terlampau terbuka. Boboho dilihatkan sebenarnya tadi Megamind berjaya untuk tukarkan kepada mata singkir. Pada mereka ada tembakan berterusan lagi daripada Hazel. Palangnya untuk Sam9. Kali ini mereka dilanggar oleh AE. Dan itu bermakna Sam9 rata. Rata di tempat paling terawal. Di tempat ke-16 adalah mereka. Geekfam tinggal seorang saja di tengah bulatan. Tadi adanya Void. Salah seorang pemain tu berjaya untuk ke depan sedikit. Cuma ada D Xavier telah pun mengelilingi kawasan air itu. Ya, untuk Sam9. Baru saya dapatkan nombor 2 tadi. Mutipan mata agak baik juga. Tapi apakan daya. Mungkin sedikit kesilapan dari decision making. Ada mereka selepas Yuhai jatuh tu, kelihatan mereka sedikit kocak-kacir tadi. Kita nak pergi ke mana ni? Itu mengakibatkan satu demi satu main mereka jatuh. Tapi pada waktu ini kita lihatkan BTR akan terus melanggar ke arah compound yang dipegang oleh Alter Ego. Kedua-dua pasukan ini tidak ada dalam bulatan yang seterusnya. Lontaran bom tangan yang dilakukan oleh Jan Force memberikan damage yang penting ke arah pemain Alter Ego. Dan sekarang ini Alva juga telah pun dijatuhkan. Healing akan dilakukan terlebih dahulu oleh Okta. Tapi Satar akan datang untuk mengepung pemain-pemain Alter Ego. Cuma dia kena berhati-hati di belakang. Masih lagi ada seorang pemain Alter Ego yang bermain sedikit ke bahagian belakang. Okta diletupkan oleh Satar. Dua saja lagi yang perlu untuk dicari. Tembakan dilepaskan. Mudah untuk dijatuhkan oleh Jan Force. Dan sekarang ini tinggal satu saja lagi pemain Alter Ego. Mereka dah tahu dah di mana kedudukan pemain Alter Ego ini. Rosemary tak boleh nak melarikan diri. Berpusing-pusing. Cuba untuk berlawan. Tapi lebih kepada membeli masa je lah sebenarnya. Sebab sekarang ini semestinya untuk BTR mereka benar-benar akan all out untuk mencari pemain terakhir ini. Ya, Rosemary tetap mencuba untuk melarikan diri tetapi sekarang ini ada 4 pemain yang menunggu. Bom akan dibaling daripada setiap sudut, setiap arah. Rosemary ada baling satu bom tangan. Rosemary mungkin memilih untuk habiskan dirinya di tangan zon biru tetapi seolah-olah pemain BTR ini tidak membenarkan perkara itu. Rata sudah untuk Alter Ego. Dan begitu banyak barangan yang sekarang ini dibawa oleh Alter Ego tadi. Plus adanya pemain Sam9 juga yang mereka dapatkan. So BTR, mainan agresif mereka membuahkan hasil daripada pusingan pertama. Ya betul. Saya rasa daripada last chance tu kan, kita boleh nampak yang BTR cuba untuk bermain dengan lebih agresif daripada group stage. Dan saya rasa apa yang mereka pelajari pada last chance itu benar-benar mengajar mereka erti dan juga koordinasi penting untuk mereka push kepada sebuah pasukan. Sebab tadi cantik sebenarnya push yang dilakukan oleh mereka terhadap Alter Ego. Betul-betul well coordinated dengan bom tangan. Kemudiannya tidak ada sebarang overcommit waktu awal-awal itu sebelum mereka dapatkan kejatuhan demi kejatuhan. Dan kemudiannya apabila mereka dah ada opening, mereka pergi bersama-sama. Dan untuk mendapatkan pemain terakhir pun mereka pergi beramai-ramai. Instead of pergi seorang, jatuh seorang. Pergi yang kedua, jatuh yang kedua. Memang all in all, cantik apa yang ditunjukkan oleh BTR. Betul.
Habiskan saja semua bom tangan yang ada sebab mereka tahu nanti boleh ditambah lagi. Dengan begitu banyak kotak bertempiaran di dalam compound itu. Pilihan yang bijak daripada Biggest Prawn Breed Aliens. Dari segi placement bukan mereka paling tertinggi, tapi mungkin dari segi mata singkir mereka antara yang tertinggi ketika ini. Secara keseluruhannya bagi Super Sunday kita, Maxius main ini akan dilawati terlebih dahulu di mana ada seorang pemain Geek Fam, tak silap saya. Mereka di luar belatan lagi sebenarnya. Ada Yami juga sedang berenang-renang. Pemain Boom cuba untuk berenang masuk dalam circle. Pygmy jumpa pemain yang sedikit jauh daripada rakan-rakan mereka, Moth GPX. Cuba untuk bermain jarak jauh, membuka formasi mereka jarak jauh, tetapi kedudukan ataupun permainan Pygmy ini lebih daripada bergerakan secara bersama-sama mengakibatkan mereka hilang satu. Tetapi lihat kalah sekarang ini Hazel. Oh, hampir sebenarnya Hazel untuk melakukan satu reflect. Tapi tetap Pygmy akan menang dalam situasi ini. MRPX telah jatuh satu terus. Mereka serba tidak kena. Pemain di kawasan luar ini nyawa yang tinggal setitik sahaja. Dan pemain itu juga akan jatuh. Seorang saja lagi pemain yang tinggal. Apa-apa dibaling. Mungkin rakan dia juga akan dibakar. Tetapi mereka dah dapatkan 3 pemain. Tinggal seorang saya lagi pemain di bahagian bawah. Tidak mahu untuk terlampau tidak mahu untuk terlampau agresif. Sekarang ini rakan dia pun jatuh. Seorang di bahagian atas ini cuba untuk baling bom tangan. Dia juga jatuh. Oh, Vampire pula datang untuk mencari pasukan yang ketiga. Iya betul. Dengan sekarang ini Pygmy hanya tinggal seorang saja. Billboard berdiri berseorangan. Zero sempat untuk menghabiskan Vexi. Sebenarnya untuk Pygmy ni kan, dia orang punya push tu silap daripada tadi baling molotov kepada kawan, kemudiannya bom tangan kepada rakan sendiri menyebabkan Vexi terjatuh. Dan itu menjadi antara kunci kepada kegagalan mereka untuk mendapatkan kawasan compound ini secara bersih daripada Moth GPX. Tapi lihat kalau Tony K dah bersedia untuk membaling satu bom tangan ke bahagian hadapan, mudah untuk mendapatkan pemain. Belum dia keluar. Dia dapat keluar sebenarnya. Ingatkan dah confirm kena dah tadi. Tapi instead of bagi mata singkir kepada Vampire, Billboard dijatuhkan pula oleh Moth GPX. 5 mata singkir Moth GPX dah ada. Seperti orang mengantuk disorongkan bantal. Walaupun tadi nampak seperti mereka yang berduka, sekarang ini mereka yang bergembira. Dengan Nuzi juga telah pun dijatuhkan. 2 lawan 2 situasinya. Sedikit sama rata antara mereka. Tapi Nuzi mengambil keputusan untuk berpatah balik terlebih dahulu ke bahagian belakang untuk diselamatkan oleh Schweppes. Dengan Tony K mungkin akan memberikan satu distraction kepada pemain-pemain Moth GPX. Kali ini terlampau susah untuk melakukan apa-apa push yang terlampau menakutkan disebabkan bom asap ini antara punca. Mereka tak nampak sesiapa, hanya boleh baling bom tangan saja. Sekarang ini MRPX walaupun dah berjaya untuk memastikan mereka mungkin boleh menang, tapi Vampire ada kelebihan dalam situasi ini disebabkan mereka lebih tenang, lebih sabar. Mereka reset kembali kepada 3 lawan 1 situasinya. Pemain Moth GPX seorang saja sedang berada di tingkat atas main ini. Terjun ke bawah, tembakan S12K. Tapi Vampire yang akan menang dalam situasi ini. Mereka menang dengan 2 mata singkir ke yang mereka dapat, Vampire. Ya, mereka dapat 2 tambahan. Fikir 5. Kerana tadi ada kejatuhan yang mereka dapatkan terhadap Pygmy itu diambil oleh MRPX. Dan kemudiannya pemain terakhir MRPX pun dihabiskan oleh... maafkan saya, pemain terakhir Pygmy tadi dihabiskan oleh MRPX. Baik. Tapi untuk Zerzia, tadi salah satu pemain mereka dijatuhkan oleh Udall Lions. Bulatan kita dah lama juga sebenarnya tak tarik ke bahagian Rozok ini. Vampire satu-satunya pasukan yang berada di sebelah utara. Di bahagian Rozok ini, lihatkanlah kawasan gudang yang dipilih oleh RRQ sekarang ini betul-betul premium. Sebab pasukan yang berada sedikit ke tengah Rozok, mereka kena keluar. Mereka kena pergi ke kiri sedikit. Chopper mana dia nak berhenti sekarang ini? Betul-betul saya rasa dia memandu sambil berdoa saja. Hopefully dia dapat tempat untuk dia berhenti. Lamai. Dan dia berjaya sebenarnya untuk berada di dalam kawasan air ini. Walaupun tadi nampak macam mission impossible. Hampir-hampir. Betul-betul berdoa tadi. Dia berjaya untuk dia selamat. Dan kita kena tahu sekarang ini circle juga ada dalam kawasan perairan ini. VPE sedang berada di bahagian atas tersebut dilihat kau oleh Xavier. Mungkin juga pemain Boom yang ada di bahagian bawah sana. BTR berdepan dengan pemain RRQ. Permainan kali ini RRQ tidaklah terlampau agresif sangat. Mereka lebih mementingkan untuk ada dalam bulatan kita terlebih dahulu. Menunggu je pihak-pihak lawan untuk melanggar mereka. Tapi sekarang ini akan langgar mereka adalah BTR.
Bom dibaling daripada Nerpeko, hampir-hampir untuk menjatuhkan pemain BTR tersebut, tapi BTR dah mula terdatang dengan 3 pemain depan muka. Zuxi megang DBS dengan rakan dia, dua-dua megang DBS, dua dah jatuh, RRQ dua jatuh. Begitu cantik sekali daripada BTR. Permainan agresif ini memang menghasilkan begitu banyak positivity untuk pasukan mereka. Bom di bahagian atas, terpaksa tu reload salah seorang pemain RRQ ini, tukar kepada senjata yang seterusnya, tetapi lapar akan jatuh. Gen Force nyawa tidak begitu banyak. Triple F pula berlawan di tempat yang berbeza bersama dengan X. Tapi lihat kelan No Mercy, dia merambang ke bahagian hadapan sana, mungkin boleh dapat satu kepada pihak lawan mereka. Dan sekarang ini RRQ, dua lagi pemain yang belum dijatuhkan. Kenderaan ni memang jadi punca lah kepada pemain-pemain BTR nak push. Ya, tapi tadi kalau kita lihatkan BTR hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan satu kemenangan bersih sekali lagi kepada satu lagi pasukan Indonesia. Tapi malangnya pada saat-saat akhir itu sedikit kelang kabut. Push yang dilakukan oleh mereka menyebabkan dua orang main telah pun lesap pada waktu ini. Satu lagi terjatuh, Nerpeko masih lagi hidup. Masih lagi ada walaupun terkena damage daripada bom tangan tersebut. Mungkin ini akan menjadi situasi 1 lawan 1. Nerpeko tahu. Dan dia nampak kedudukan pemain tersebut. Cuba untuk membeli masa. Dari segi bullet tidak terlalu banyak untuk Nerpeko. Dia kena hati-hati juga di dalam spray down yang dilakukan oleh AKM tersebut. Tapi inilah dia situasi 1 lawan 1. Yang pasti dia akan cuba untuk secure dulu satu lagi mata taman untuk diri beliau. BTR ataupun RRQ menang kedua-duanya. Telah pun mengalami kerugian yang besar. Tetapi Nerpeko berjaya untuk mengawal situasi ini dengan begitu baik sekali. Malah untuk BTR, mereka tewas di dalam perlawanan 4 lawan 2. Macam biasa, Gosu. Tak apalah, satu pun cukup. Dan ini adalah positif yang paling sesuai untuk Flash. Tak apa, satu pun cukup, so lambat pun tak apa. At least mereka tak hilang sesiapa. Tapi Lions beramai-ramai sedang melakukan satu parti di dalam pondok kecil ini. Satu-satunya tempat untuk mereka bersembunyi. Tapi sepertinya Vine akan datang. Oh, datang membawa bom. Ini masalah sebenarnya untuk Alliance. Dah banyak dah kedudukan bom asap di baling ke hadapan ini. Kalau mereka berjaya untuk meletakkan at least seorang pemain betul-betul tepat dalam bom asap ini dan baling tepat ke dalam. Diorang dapat semua. Kalau masuk, dapat semua. Kalau masuk, dapat semua. Itu je masalahnya. Dan mereka pun fokus ke tempat yang lain. Seperti yang saya katakan, satu dah masuk. Api-api pun dibalik tepat. Alliance serba tidak kena. Semua pemain mereka rata begitu saja. Dengan lemparan api-api daripada Vine. Tetapi Vine, mereka juga dibakar dan ditembak juga daripada tempat yang lain. Ya, di Xavier yang memberi tekanan kepada mereka. Tapi untuk Yudo Lions, untuk Vine sebenarnya kan, cantik apa yang dilakukan oleh mereka. Dia baling smoke tersebut untuk memudahkan mereka untuk membaling bom tangan dan juga molotov dengan lebih tepat untuk memaksa pemain-pemain Yudo Lions untuk keluar. Dan begitu saja mereka diratakan. 6 pasukan sekarang ini masih lagi ada. Team Flash, ini adalah peluang untuk mereka mendapatkan keselesaan dan membuka jurang mata di sebelah atas sana. Dengan boom terkeluar di tempat yang ke-6, malangnya tidak ada mata singkir untuk mereka. So, penambahannya agak minimum juga untuk boom walaupun mereka dapat untuk hidup sehingga ke tempat yang ke-6, iaitu hanya 2 mata saja. Team Flash sentiasa mengekalkan dan mementingkan, menitik beratkan survival untuk keempat-empat main mereka sebab dia orang tahu kalau 4 orang hidup, mereka boleh dapatkan chicken dinner, mereka boleh konsisten. Dan itulah yang dititik beratkan oleh mereka. Sekarang ini daripada sebelah rozok itu tinggal mereka saja selepas mereka selesaikan satu demi satu pasukan yang berlawan di hadapan mereka tadi. 5 mereka dapat kumpulkan. Cukup dah. Kalau dalam top 3 sekalipun mereka dah ada at least 10 markah. 11 markah untuk pasukan mereka. So, 10 markah ke atas seperti yang dikatakan oleh Sultan tadi. Itu adalah game yang baik untuk mana-mana pasukan untuk satu pusingan. 10 markah ke atas. Dan sekarang ada satu tembakan rambang daripada pemain Vine setelah mereka dah habiskan semua pemain Alliance. Sekarang mereka pula mengambil alih kawasan ini dengan begitu banyak juga bunker. Tak pun ada di harapan sana. Ditembak bertubi-tubi oleh pemain Flash mungkin. Tapi bulatan yang seterusnya milik siapa? Kerana ketika ini ada salah seorang pemain Team Flash telah pun berada di hadapan. Bukan seorang, tapi mungkin 2. Ya, 2 depan, 2 belakang. 6 saat saya lagi waktu yang diperuntukkan sebelum bulatan mengecil. Dan circle milik
Oh, flash dekat dengan circle dan kedudukan yang dimiliki oleh Lions tadi pun ada dalam belatan kita. So itu antara tempat premium juga di mana bahagian belakang mereka dah tersiapa dah. Sebab tadi mereka yang duduk belakang, mereka ambil alih kawasan Lions ni. Belakang dah kosong. Dan Vampire juga dilihatkan daripada tempat yang lain kerana sekarang ini kalau nak masuk ke dalam circle, itulah laluan untuk Chopper masuk selepas ini. Ya, tapi tembakan yang baik daripada Chopper. Berjaya untuk menjumpai Nuzi. Chopper tinggal berseorangan kan? Ya, tinggal berseorangan. Lama juga sebenarnya dia hidup seorang diri. Dan sekarang ni dah ada di dalam top 5. Cuma itulah sakit sikit pasal 10 point system ini. Nombor 5 hanya akan memberikan 3 mata saja untuk placement. Nampak macam, wah, dah dapat top 5. Tapi sebenarnya 3 saja mata placement. Kalau tidak ditambah dengan mata singkir yang banyak, sebenarnya bukanlah satu survival yang baik ataupun satu pusingan yang baik secara keseluruhannya. Sebab kalau satu pusingan itu baik, boleh dikatakan kena dapatkan 10 mata dan ke atas. Tapi pada waktu ini, inilah dia top 5 kita. Top 4 sebenarnya, top 5. Tiada pasukan Malaysia, kita ada 2 dari Thailand, 2 dari Vietnam dan 1 dari Indonesia. Di mana 2 pasukan masih lagi ada kekuatan anggota yang penuh, iaitu D Xavier yang duduk di compound ini. Sedap untuk mereka dan juga Team Flash yang datang dari sebelah Rozok. Wah, mereka ada compound dan sekarang ini tempat paling tertinggi memang pasti untuk D Xavier. Rugi kalau mereka keluar daripada posisi ni. Dan mereka akan tunggu dan lihatkan saja pergerakan bakalan dilakukan oleh pihak lawan mereka. Chopper di bahagian belakang ini akan cuba untuk dicari oleh pemain Vampire sebab mereka dah confirm tahu belakang ni ada seseorang. Team Flash juga nampak mungkin mereka juga lihatkan tadi pergerakan Chopper. Tadi ada beberapa tembakan rambang cuba untuk dilakukan terhadap Chopper. Chopper dan buang back. Mula bergerak dengan DBS dan juga Scar L sahaja. Nampak kedudukan Kuang Ji. Tapi bila skop dibuka, nampak rumput sahaja. Sedikit tekanan berjaya untuk dilepaskan. Tapi kedudukan Gosu akhirnya Chopper berjaya untuk dikeluarkan oleh Gosu. Gosu posisi dia tadi memang dia nampak dengan agak mudah. Dia hanya perlu untuk spray dan spray saja dan dia dapat satu lagi untuk pasukan mereka. Top 4 situasinya. Vampire akan cuba untuk melanggar di Xavier. Kalau boleh mereka dapatkan compound ini, kegembiraan itu pasti terjadi. Tapi 2 berbalas 4. Mari lihatkan sama-sama. Ya, dengan sekarang ini cubaan daripada pemain Vampire untuk menyelip masuk dalam compound ini tidak berakhir dengan begitu baik. Tourniquet telah pun dijatuhkan. Memang sukar sebenarnya untuk pemain Vampire ini bergerak ke depan. Tapi Schwab sempat juga untuk menyelit. Cuma kedudukan beliau telah pun diketahui. Tembakan dilepaskan Lamborghini. Mudah untuk mendapatkan Schwab. Top 3 sekarang ini antara Team Flash. D Xavier dan juga Point, di mana kita lihatkan Team Flash terus saja melanggar ke kawasan pondok ini. Dan ini akan memberikan peluang yang besar kepada D Xavier untuk menang chicken dinner. Sebab 2 lagi pasukan ini sedang busy berlawan antara mereka dengan Team Flash. Mereka mendapatkan timing yang baik juga sebab di Xavier tadi mungkin mereka tengah fokus untuk mengambil barangan daripada Vampire ke apa ke dan membuatkan sekarang ini Team Flash mereka boleh reset semula kepada 4 orang pemain dan mereka boleh juga berlawan dengan D Xavier. Dan kalau awak lihat kan Amy kan, instead orang komit 4-4 masuk ke dalam, mereka memberikan kepercayaan penuh kepada 2 orang dan kemudiannya seorang betul-betul jaga betul-betul di bahagian belakang. Seorang lagi pergi ke depan sedikit untuk membantu rakan-rakan mereka. Cuma kalau ikut dari segi advantage, di Xavier ada compound. Betul, cuma bulatan yang seterusnya dekat tengah sana, depan sana. Dan saya rasa di Xavier lagi advantage lah juga dekat sini. So sebab Team Flash yang kena bergerak ke depan dulu. Berbanding di Xavier mungkin boleh tunggu lama lagi sebelum bulatan kita muncul. Itu telah pun memaksa pemain Flash untuk bergerak secara perlahan di hadapan. Memang depan muka di Xavier ni sahaja bulatan di titik pertengahan yang seterusnya. Mereka juga ada salah seorang pemain dalam perumahan. Di atas pula perumahan tu pun ada lagi 2. Tapi lihatkanlah yang telah pun berada dalam satu posisi yang mungkin mampu untuk mengubah situasi ini. Di mana dia mencari-cari jikalau ada sesiapa yang sedang proning di bahagian kanan tadi. Tapi dia tak nampak bayang-bayang pemain tersebut. Dia nampak ada bayang-bayang di kawasan kenderaan ini sahaja. Dia nampak kepala. Dia cuba untuk tembak kepada pemain itu. Tetapi dia tidak berjaya untuk memberikan sebarang damage kepada pihak lawan tersebut. Dan sekarang ini zone telah pun mula untuk mengecil. Di Xavier, ini adalah kemenangan yang mereka perlukan dan mereka mungkin akan dapat. Kerana dah tak ada tempat untuk bersembunyi. Satu lagi pemain Flash akan jatuh. 2 sahaja lagi yang tinggal untuk mereka. 2 berbalas 4 situasi yang ketika ini. Tembakan rambang ke kawasan airdrop tersebut. Tetapi lihatkanlah Chua akan jatuh. Chua mungkin dapat 1 tadi. Tinggal seorang saja lagi bermain. Itu adalah Levis. Maaf kasih. Itu seorang saja untuk pasukan FL ketika ini. Yang
Bolehkah dia melakukan kelas 1 lawan 3? Nyawa dia penuh lagi ni. Ya, dengan Levi sekarang ini sedikit berbahaya untuk beliau. Nasib baik Molotov tersebut tidak memberikan damage tambahan kepada Levi's dan itu akan membenarkan Xavier untuk mendapatkan winner chicken dinner yang pertama di Super Sunday ini. Back to back chicken dinner untuk Vietnam, tetapi Amy, Konsisten tu. nombor 2 chicken dinner, Nombor 2 balik. nombor 2 balik untuk Team Flash. Super Sunday pertama ini untuk Team Flash ini terlalu menyelesakan. Ini baru 3 pusingan. Yup. 3 lagi pusingan. Kalau diorang kekalkan perkara yang sama, bermakna ada kemungkinan besar mereka, kalau tak nombor 1 pun mungkin nombor 2, nombor 3 untuk keseluruhan Super Sunday kita di PMSL Sea Spring kali ini. Hampir dominasi ni